نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman yang mendalam dalam urusan agama. Ajarkanlah kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah Engkau kurniakan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mereka itulah ya Allah sebaik-baik teman. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah, kebijaksanaan. Tebarkanlah kepada kami rahmat, kasih sayang. Tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu pengetahuan. Dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan Jawatan Kuasa Pengurusan Surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua mendapat rahmat, kasih sayang, cinta, ihsan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya, dengan petunjuk dan keizinannya, kita sama-sama dapat melangkah kaki masuk ke dalam surau ini, sama-sama mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah, sama-sama berzikir mengingati Allah, sama-sama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah. Dan semoga kita terus berada dalam majlis ilmu ini sementara kita menunggu waktu isya. Malam ini kita berada pada malam yang ke-11 dari bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Ada yang dah tak sabar-sabar menunggu 12 Rabiul Awal. Apalagi dengan berita sambutan tahun ini dibatalkan. Sudah tak sempurnalah iman kita tahun ini. 12 Rabiul Awal salah satu daripada tarikh yang disebut oleh para ulama sebagai tarikh kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin bulan Rabiul Awal itu disepakati oleh para ulama. Isnin hari kelahiran Rasulullah, Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah, itu disepakati. Tetapi yang tidak disepakatinya ialah tarikh. Jadi tarikh yang kita pegang 12 Rabiul Awal itu salah satu daripada tarikh pendapat sebahagian daripada ulama. Antara yang berpendapat 12 Rabiul Awal ini antara penulis sirah yang terawal, iaitu Ibnu Ishaq. Daripada tulisan beliaulah menjadi rujukan para penulis sirah Nabi yang lain, sirah Ibnu Hisham dan yang lain-lain.
Dan antara yang berpendapat 12 Rabiul Awal, seorang lagi ulama besar di dalam ilmu tafsir, yaitu Imam At-Tabari. Dia ada kitab tafsir berjilid-jilid kitabnya, tafsir At-Tabari. Dia juga berpendapat 12 Rabiul Awal. Dan kita di Malaysia ini berpegang kepada tarikh itu. Walau bagaimanapun jangan terlalu ta'assub, kerana selain daripada 12 ada lagi tarikh-tarikh lain yang disebut oleh para ulama. Dan ulama ini juga bukan calang-calang ulama. Sebagai contoh 8 Rabiul Awal. Imam Nawawi yang kitab-kitab tulisannya menjadi bacaan kepada umat Islam seluruh dunia, termasuk di tempat kita. Yang kita kata hadis 40 itu karangan Imam Nawawi. Yang kita baca kitab yang berkaitan dengan doa, namanya Al-Azkar, itu karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata bukan 12. Imam Nawawi kata 8 hari bulan. 8 hari bulan. Allah dah lepas dah ustaz. Kenapa ustaz beritahu malam ni? Okey, itu pendapat-pendapat di kalangan ulama. Dan imam, seorang lagi ulama pakar dalam bidang hadis yang menjadi rujukan, Imam Al-Baihaqi, berpendapat 8 Rabiul Awal. Dan bukan hanya 8 dan 12, ada lagi tarikh-tarikh yang lain. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 10. Dan salah satu lagi tarikh yang popular di kalangan para ulama ialah 9 Rabiul Awal. Para ulama yang pakar di dalam bidang astronomi, pakar dalam bidang falak, pakar dalam bidang takwim, buat kalender ini, mereka buat kajian. Disepakati Rasulullah ini lahir pada 20 April tahun 571 Masihi. Bila dibuat kajian, 20 April ni bersamaan dengan berapa Rabiul Awal? Dan didapati tidak ada hari Isnin Rabiul Awal tahun tersebut bertarikh 12 Rabiul Awal. Yang adanya 9. Jadi para ulama falak ini dia berpegang kepada 9 Rabiul Awal itu tarikh tepat bagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan calang-calang yang mengatakan ini, antaranya yang pakar di dalam ilmu falak, antaranya Muhammad Bashar dan antaranya Muhammad Sulaiman Mansur Furi. Ini orang-orang hebat yang menjadi rujukan di dalam ilmu falak. Kesimpulannya, Isnin disepakati, Rabiul Awal disepakati, tarikh macam-macam tarikh ada. Tetapi ini tidak menjejaskan akidah. Itu tarikh tidak melibatkan akidah apa-apa. Kita nak pegang 8 ke 9 ke 12 pun tidak ada masalah. Cuma jangan terlalu ta'assub dengan tarikh 12. Jangan pula nak buat kenduri tunggu 12. Nak buat sambutan maulud, nak baca zikir marhaban 12. Nak buat apa-apa 12. Jangan terlalu ta'assub dengan angka 12 itu. Sehingga akan cari nombor plate kereta pun semua 12. Kenapa 12? Sempena tarikh kelahiran Rasulullah. Jadi bila beritahu hari ini 9, kena tukar pula plate keretanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, janganlah kita menunggu-nunggu saat ketibaan 12 ke 9 ke 8 ke, sebagaimana orang Yahudi menunggu-nunggu ketibaan kelahiran Rasul akhir zaman. Orang Yahudi ini, dia ini hari-hari duk ceramah tentang Nabi akhir zaman. Sifat-sifatnya, rupa parasnya, macam mana orangnya. Sehingga orang Yahudi ini sanggup meninggalkan kampung halaman mereka di Baitul Maqdis, di Palestin, semata-mata nak cari mana tempat yang diceritakan di dalam kitab mereka, tempat akan tertegaknya sebuah negara akhir zaman yang akan dipimpin oleh Nabi akhir zaman. Sebab itulah bila kita bercerita tentang hijrah, kita akan dapati di Madinah, di Yathrib, ada 3 suku golongan besar di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi: Quraizah, Qainuqa, Nadir. Dan kalau kita dalam bulan yang lepas, kita juga berbincang tentang peperangan Khaybar. Di Khaybar juga ada perkampungan orang Yahudi di situ. Bukan hanya di Khaybar, di sekitar-sekitar Khaybar, antaranya di Fadak, antaranya di kawasan-kawasan sekitarnya, Wadil Qura dan sebagainya. Dan ada lagi kawasan-kawasan lain, antaranya di Yamamah, yang merupakan penempatan orang Yahudi.
Kenapa ada orang Yahudi di beberapa tempat di semenanjung tanah Arab ini? Sebab mereka menunggu-nunggu, mereka meramalkan itulah tempat yang akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman, dan di situlah akan tertegaknya negara yang akan didirikan. Jadi mereka bersungguh-sungguh nak cari ini, nak bantu Nabi akhir zaman ini, nak tolong Nabi akhir zaman ini. Tetapi apa yang berlaku? Apabila Nabi muncul, Nabi mengisytiharkan baginda sebagai Nabi akhir zaman, dan Nabi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Antara musuhnya ialah orang Yahudi ini, di kalangan Bani Israel ini. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Allah nak cerita orang ahli kitab ini, Yahudi dan orang Nasrani ini, begitu mengenali Nabi akhir zaman. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang yang diberikan kitab, yakni ahli kitab di kalangan Yahudi dan orang Nasrani, mereka ini ya'rifunahu, mereka ini kenal Nabi akhir zaman ini. Walaupun tak pernah berjumpa, tetapi kitab mereka menceritakan secara detail macam mana rupa paras, warna kulit, tinggi, macam mana cara berjalan, macam mana cara makan, semua dah diceritakan. Sehingga kan mereka ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka ini kenal Rasulullah lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka tahu di tubuh Rasulullah ni tahi lalatnya berada di mana. Kita kalau tanya anak kita tahi lalat mana kita tahu. Tapi mereka ini tahu di mana tempat tahi lalat Rasulullah. Sampai begitu sekali mereka kenal Rasulullah. Dan Allah sebut perangai mereka ini, wa inna fariqam minhum, sebahagian daripada ahli kitab ini, yaktumuna, mereka menyembunyikan, la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui hakikat sebenarnya Nabi akhir zaman itu. Di Madinah ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Kita pernah bercerita tentang Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah berada di Quba. Satu hari Abdullah bin Salam ini beritahu di hadapan Sayyidina Umar, wahai Umar, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, aku dah tahu dah siapa Nabi akhir zaman ini. Aku dah tahu dah itu Muhammad. Dan dia kata, aku lebih kenal Rasulullah ni, Muhammad ini, lebih daripada aku kenal anak aku sendiri. Lalu Sayyidina Umar tanya, wahai Abdullah, macam mana tu? Aku tak faham. Macam mana kamu kenal Muhammad ini lebih daripada kau kenal di anak kamu sendiri? Dia kata, aku yakin bahawa Muhammad ini dengan sifatnya sama seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Aku yakin dialah Rasul akhir zaman yang disebut oleh Allah itu. Tetapi aku tidak yakin adakah anak aku itu merupakan anak kepada aku. Maksudnya dia kata, dia yakin Rasulullah ni memang betul lah, inilah Rasul akhir zaman, ini betul-betul dah ni, confirm 100%. Tetapi aku tak boleh memberi keyakinan begitu, adakah anak aku ini merupakan anak aku sendiri. Mungkin anak orang lain bersama isteri dia. Sampai ke tahap itu Abdullah bin Salam ni beritahu, kami yakin dengan Muhammad, kami yakin dengan Rasulullah ini lebih daripada keyakinan kami kepada anak kami sendiri. Dan ada suatu kisah yang diceritakan oleh seorang yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim. Ini ulama besar. Dia tulis satu kitab namanya Dalail An-Nubuwah. Dalail Nubuwah, maknanya dalil-dalil, tanda-tanda kenabian. Dalam kitab itu dia membawa suatu kisah di mana ada seorang daripada orang penduduk Mekah yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini dia peniaga, pedagang. Dia berniaga ke Syam. Apabila sampai di Syam, dia telah bertemu dengan seorang padri. Dan padri ini bertanya, kamu datang dari mana? Jubair kata, aku datang daripada Mekah. Dia tanya, kamu kenal tak seorang lelaki di Mekah yang namanya Muhammad, yang mendakwa dia ini Nabi akhir zaman? Jubair kata, kenal sangat. Sedangkan padri ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ini, tapi dia dah tahu nama Nabi akhir zaman ini Muhammad, kerana disebut dalam kitab mereka.
Lalu dia bawa Jubair bin Mut'im ni, Jubair bin Mut'im ini masuk ke dalam gereja. Dan dia tunjuk patung-patung yang semua yang ada dalam gereja ini. Dia tanya, wahai Jubair, kamu tengok dalam patung ini ada tak patung Muhammad? Jubair tengok satu-satu, tak ada. Okey, dia bawa ke satu lagi ruangan, ke dalam satu lagi bilik. Dia kata, wahai Jubair, sekarang ni kamu tengok di kalangan patung-patung ini ada tak patung Muhammad? Jubair tengok, ada. Dia kata ada. Padri tu tanya, wahai Jubair, cuba kamu tunjuk mana satu Muhammad. Jadi Jubair ni dia yakin dah memang itulah patung Rasulullah, itulah gambar Rasulullah. Dia kata, buat apa aku tunjuk? Kamu dah tunjuk. Kamu tunjuk, cuma kamu tunjuk mana satu Muhammad. Jadi padri tunjuk ini. Jadi Jubair kata, ya, itulah Muhammad. Maknanya nak ceritanya orang padri di kalangan Nasrani ini, mereka sampai boleh buat patung, mereka boleh ukir gambar Nabi. Nak ceritanya dalam kitab mereka ini cerita secara detail Nabi akhir zaman ini sampai ke peringkat mereka boleh buat patung. Nah, itu cerita yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim berdasarkan berdasarkan pengalaman Jubair bin Mut'im bertemu dengan seorang padri. Cerita yang lebih kurang sama berlaku sekali lagi. Ini ditulis oleh seorang lagi ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama mazhab Syafi'i, ulama besar dalam ilmu hadis, dan dia tulis satu kitab besar namanya Fathul Bari dalam menceritakan, mensyarah hadis-hadis Imam Bukhari. Dalam kitab ini dia menceritakan suatu kisah di mana Hercules yang Rasulullah SAW selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah hantar surat kepada Hercules, Maharaja Rom pada ketika itu. Rupa-rupanya Rasulullah ini hidup sezaman dengan Hercules. Yang kita duduk tengok cerita dan dibuat kartun, ada kartun pula Hercules ni. Rupa-rupanya Rasulullah hidup sezaman dengan dia. Orang barat menceritakan kehebatan Hercules ini, dan dia lupa pada ketika itu ada yang lebih hebat lagi, Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah hantar surat kepada Hercules, ajak dia supaya masuk Islam. Dan Hercules ini duk baca ni, dia kata sama dah ni. Inilah yang kitab Injil ramalkan, kitab Taurat sebut. Jadi dia cari, satu ketika dia pergi ke Baitul Maqdis. Dia cari di Baitul Maqdis itu ada ke tidak pedagang daripada Mekah. Dia nak tanya suatu soalan berkaitan dengan surat ini. Cari, kebetulannya jumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika itu merupakan Raja Mekah. Dan peristiwa ini berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Mungkin dalam tahun ke-7, tahun ke-8 Hijrah berlaku peristiwa ini. Jadi dia panggil Abu Sufyan. Abu Sufyan, kamu kenal ke tidak seorang lelaki namanya Muhammad yang mendakwa menjadi Nabi? Oh, kenal sangat, Abu Sufyan kata. Itu musuh nombor satu aku. Dia pun ceritalah. Dia minta kepada Abu Sufyan ini cerita apa perangai-perangai Rasulullah, dan dia tanya beberapa soalan. Antara soalannya dia tanya, adakah bapa kepada Muhammad ini keturunan raja-raja? Ada, orang biasa je, cuma orang dihormati dalam masyarakat. Adakah pengikut Muhammad ini orang-orang kaya? Tak, pengikutnya orang miskin, hamba abdi, orang lemah-lemah semua. Satu dia tanya. Kemudian dia buka satu kotak yang diperbuat daripada emas, kuncinya daripada emas. Kemudian dalam kotak tersebut ada kain sutera. Dan kain sutera itu dibentangkan di hadapan Abu Sufyan. Terkejut Abu Sufyan. Dalam banyak-banyak gambar yang ada di kain itu, yang terakhir sekali gambar Muhammad bin Abdullah. Daripada gambar Nabi yang pertama, Nabi Adam, semua sekali, akhir sekali gambar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hercules kata, inikah Muhammad bin Abdullah yang mendakwa menjadi Nabi? Abu Sufyan kata, ya. Daripada dua kisah ini nak beritahunya, orang ahli kitab ini, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, mereka ini kenal Nabi akhir zaman ini lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri, sampai mereka tak pernah lihat wajah, tetapi mereka boleh ukir sebiji macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gambar yang Hercules tunjuk tadi, dia boleh lukis gambar itu walaupun tak pernah tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi malangnya apabila Rasulullah mendakwa menjadi Nabi, ajak mereka kepada Islam, akhir sekali mereka tolak. Janganlah kita menjadi macam orang Bani Yahudi ini yang bersemangat nak sambut Maulidur Rasul, hafal nama Nabi kita ni, hafal sifat Nabi kita, tetapi apabila diajak untuk ikut sunnah Nabi, tak nak. Apabila dipanggil untuk sama-sama menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tak mahu. Sebiji macam orang Yahudi tadi. Yang kedua, elakkan kita menjadi macam Abu Lahab. Dalam kita bersemangat nak sambut Maulidur Rasul ini, elakkan jadi seperti Abu Lahab. Apa pula Abu Lahab ini? Abu Lahab ini siapa dengan Rasulullah? Abu Lahab ini merupakan bapa saudara Rasulullah, adik-beradik dengan ayahanda Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia ni Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dan dia ini apabila mendengar berita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat gembira. Sampai dia gembira sangat itu, dia membebaskan hambanya yang bernama Thuwaibah. Dan bukan hanya membebaskan, beritahu pula kepada Thuwaibah untuk berkhidmat kepada Siti Aminah, untuk menjaga bayi yang baru dilahirkan yang bernama Muhammad itu. Dan Thuwaibah ini merupakan salah seorang daripada ibu susu Rasulullah SAW. Itu jasa besar Abu Lahab. Jangan main Abu Lahab ini. Dia seronok sangat nak menyambut ketibaan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat lagi Abu Lahab ini, kalau mengikut riwayatnya, dia telah menyembelih banyak ekor unta. Seronok sangat dengan kelahiran anak buah dia ini. Korbankan unta, panggil orang Mekah makan, buat jamuan besar-besaran. Kita kalau setakat sembelih kambing seekor tu tak lawan lagi Abu Lahab. Dia sembelih unta. Seronoknya dengan kelahiran Rasulullah. Dan dia ini sangat-sangat mencintai Rasulullah, sangat percaya kepada Rasulullah, sehingga kan dia ini minta dua orang daripada anak dia mengahwini dua orang puteri Rasulullah. Anak pertama bernama Utbah, anak kedua bernama Utaibah. Pergi pinang anak Rasulullah, Ruqiyah dan Ummu Kulthum. Jadi Abu Lahab ini selain daripada bapa saudara Rasulullah, merupakan besan kepada Rasulullah. Sayangnya kepada anak buah dia ini, sehingga jadikan Rasulullah ini sebagai besannya. Dua orang anak dia kahwin dengan dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dilantik menjadi rasul, mendapat wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian Rasulullah mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turun arahan Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan Islam ini, jangan hirau apa kata orang kafir. Rasulullah kumpulkan penduduk Mekah dan Rasulullah berceramah di Bukit Safa. Itu merupakan ucap tama Rasulullah selepas dilantik menjadi rasul di khalayak ramai. Rasulullah berceramah, kalau aku nyatakan kepada kamu di belakang bukit ini ada tentera yang sedang bersiap sedia untuk menyerang kamu, adakah kamu percaya? Orang musyrikin Mekah pada ketika itu, kami percaya kepada kamu sebab kamu tidak pernah berbohong. Jadi kalau kamu kata apa pun kami percaya sebab kamu tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah kata, itu poin Rasulullah lah. Rasulullah kata, ketahuilah bahawa aku ini nazir, aku ini datang memberi peringatan untuk kamu. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik sahaja Rasulullah mengeluarkan kata-kata itu, bangun Abu Lahab dan keluarlah kata-kata celuparnya, tabban laka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, adakah kerana ini engkau mengumpulkan kami pada pagi ini? Kami tinggalkan kedai kami, gerai kami, gudang kami, semata-mata nak dengan ceramah kamu pada pagi ini. Celaka engkau. Jadi yang baik tadi, yang seronok dengan kelahiran Rasulullah, sembelih unta lagi, bebaskan hamba, kahwinkan dua orang anak dia dengan Rasulullah. Tetapi apabila Rasulullah ajak kepada Islam, dialah yang pertama-tama menentang. Jadi pada dua kisah ini, janganlah kita menjadi sebagaimana Abu Lahab, janganlah menjadi seumpama Yahudi yang menunggu-nunggu, rasa gembira dengan kelahiran Rasulullah, tetapi akhirnya menjadi yang pertama-tama melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa